Okey, daripada kita lihat ini adalah Ya graf betul. hayat Malaysia kan. Okey, daripada kita lihat sini, kalau ikutkan graf hayat ni, dia punya graf dia tu sedang meningkat Ya betul. kan. Sedang meningkat. Ah, kita nak menuju ke puncaknya pada 70 tahun. Tapi kalau tuan cakap tadi, Datuk cakap tadi terdapat walaupun gerah meningkat tetapi terdapat konflik pada tahun hadapan. Jadi boleh bagi Okey, ulasan baiklah. sikit tak? Jadi ini adalah graf hayat negara kita lah, negara Malaysia ya. Graf hayat ni adalah tentang fenomena yang berlaku pada setiap tahun dan juga setiap dekad. Jadi kita gunakan graf hayat ni sebagai perancangan untuk kita buat persiapan lah untuk menghadapi tahun-tahun akan datang dan juga dekad-dekad akan datang. Okey, untuk makluman, kalau kita tengok dekat skrin anda sekarang ni, sekarang ini kita berada di zon 3 iaitu pada usia 55 hingga 64 tahun lah. Jadi maknanya pada tahun 2020 ini kita menyambut hari kemerdekaan ke-64 kan. Hmm. Okey, jadi pada tahun hadapan kita Malaysia akan menyambut ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-65. Jadi maknanya negara Malaysia ni dah berumur 65 lah. Jadi Hmm. apabila 65 tu, kita berada di zon keempat pula. Hmm. Zon 4 ni adalah daripada 65 hingga 74 tahun. Jadi Hmm. maknanya sekarang ni kita telah mula masuk ke dekad baru. Oh, jadi ini fenomena dekat setiap kotak potensi tadi lah. Ya betul-betul. Jadi maknanya kalau kita tengok di sini ada fenomenanya, tapi cuba kita tengok dekat graf dulu. Kat graf ini pada umur 65-74 yang saya warnakan biru ni kan. Okey, dia Hmm. graf dia menaik lah ya. Cuma Hmm. fenomena yang berlaku pada umur 65 hingga 74 ni ada satu fenomena yang agak kita concern ataupun kita rasa macam nak ambil Bimbang tahulah lah. ya. Iaitu Hmm. kalau cara bacaannya ialah kita lompat 1, 2, 3, 4. Jadi maknanya pada zon 12. Jadi maknanya pada zon 3, 65, pada zon 4 sorry. Pada zon 4 ni 65-74, pada zon 12 ni kita boleh baca juga untuk zon 4 umur 65 hingga 74. Ya, Jadi dia panggil maksudnya kotak berkembar lah. maknanya dia kita boleh baca macam tu lah. Itu cara bacaan dia lah ya. Hmm. Okay, kat sini dia tunjukkan bahawa adanya fenomena vacuum star, locking Hmm. star dan terminating star. Ini saya Hmm. panggil 3 bom. Jadi maknanya Oh. 3 bom ni meletup. Ya, meletup lah akan Hmm. berlaku dalam usia Malaysia 65 hingga 74 tahun. Hmm. Ini sesuatu yang agak kita concern lah, kita kena ambil tahu dan ambil berat lah ya. Sebab Hmm. negara Malaysia ni akan menghadapi isu vacuum star, locking star dan terminating star. Satu fenomena Hmm. 3 bom serangkai saya panggil ya, 3 bom serangkai. Ya. Jadi fenomena bom ni maknanya benda yang kalau orang cerita bom ni terkenal, tapi bom ni terkenal ke ataupun bom yang membawa kemusnahan tu, Datuk? Biasanya kita tengok ada tahun-tahun tertentu lah terminating star, locking star dan vacuum star ni berlaku pada tahun-tahun tertentu. Seperti contohnya berlaku pada tahun yang terdekat ni pernah berlaku pada tahun 2018 ya. Pada 2018 dia pernah berlaku bila PRU ke-14 hari itu pada tahun 2018 bila bertukar kerajaan je kita tahulah banyak peristiwa-peristiwa yang kita terhalang, kita kena block ya. Lepas tu vacuum tentang harta-harta ataupun aset-aset negara dijual Hmm. dan sebagainya. Maknanya vacuum lah jadi maknanya 2018 itu baru setahun. Ini daripada 65 hingga 74. 10 tahun dah berlaku. Wow. Hmm, itulah.
Jadi kita perlu membuat persiapan lah ya untuk, walaupun benda ini adalah negara Malaysia punya, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia lah kena buat sesuatu untuk melindungi diri kita ya. Seperti mana yang berlaku pada tahun 2020, 2021 yang mana negara Malaysia berada dalam ketekanan dan juga berada dalam ujian, kerugian dan sebagainya. Begitulah kita Malaysia ni, bila berlaku tekanan, halangan dan sebagainya, kita rakyat Malaysia pun terjejas lah juga kan. Betul. Jadi sebenarnya perkara graf hayat ni perlu diambil perhatian lah oleh pihak kerajaan sebenarnya. Tetapi rakyat Malaysia kita ni pun kena ambil satu tindakan yang lebih baik lagi lah ya. Ada langkah-langkah yang perlu diambil ke Datuk? Baru-baru ni macam hari ni hari Isnin 27 September 2021, Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah membentangkan RMK ke-12. Itu satu rancangan 10 tahun lah untuk Malaysia dengan perbelanjaan 400 bilion. Okay, jadi maknanya itu satu langkah lah persediaan lah untuk kita menghadapi 10 tahun yang vacuum star ni. Jadi kita kena tahu macam mana cara untuk menjana pendapatan dan mengelakkan kerugian lagi dan sebagainya. Selama ni memang pernah berlaku kerugian-kerugian, tapi kita tidak ada berada dalam fenomena 10 tahun itu ya. Sebenarnya fenomena ni pernah berlaku. Kalau kita tengok balik semula di graf hayat ni di skrin anda, pada usia Malaysia 25 hingga 34 tahun dulu pernah berlaku lah. Tapi masa tu kita yang berusia 40 tahun ni mungkin tak terasa sangat lah. Kita pun hidup dalam keadaan yang biasa masa tu. Tapi sekarang ini dalam zaman teknologi dan juga zaman kewangan dan sebagainya, vacuum star ni satu fenomena yang begitu menangkap lah fenomena kewangan-kewangan dalam negara kita ni. Jadi kerajaan sendiri pun ada langkah-langkah 10 tahun. Jadi kita sendiri pun kena mengambil langkah yang sama untuk membuat kita punya perancangan 10 tahun. Selama ni yang Datuk ada buat beberapa kata kajian tentang tahunan, vacuum apa semua, pun kita dah rasa macam tahun lepas dengan tahun ini, pulakan yang 10 tahun, macam mana kita nak merasa nanti. Setahun, 2 tahun ni pun kita dah rasa perit. Lagi kan 10 tahun. Kalau kita lihat kan 2020, 2021, kita masih lagi dalam zon 55 hingga 64 tahun. Kalau kita tengok kat situ, kat graf ni, di sini zon 3, 55 hingga 64 tahun. Kita masih ada lagi virtuous star. Jadi mana selama 10 tahun sebelum ni, kita ada virtuous star, mana ada pendapatan yang masuk lah ya. Boleh menanggung lah. Masuk. Tapi bila masuk 65-74, dia lebih ke, dia virtuous star dah tak ada, tapi lebih kepada vacuum star. Duit keluar banyak. Jadi itu satu benda yang agak membimbangkan lah, atau concern lah kepada kita ni. Bagi semua ini ulasan dan juga strategi, nanti kita akan bentangkan dalam satu seminar khas dalam bentuk Zoom yang kita akan buat nanti, iaitu beberapa seminar iaitu menghadapi 2022, juga seminar untuk strategik menghadapi 2022. Dan juga ini untuk 10 tahun ni rasanya kita akan buat satu advance untuk yang kelihatan tersebut hanya untuk tahun depan. Yang ini untuk 10 tahun punya, kita akan buat satu lagi khas untuk menghadapi 10 tahunnya tu. Betul. Sebab begini kalau kita lihat pada graf hayat ini, usia dekad kita 65-74 satu dekad baru. Okey, dekad baru. Usia kemerdekaan Malaysia pada usia 65 tahun ini berlaku pada tahun 2022. Tapi kalau kita lihat kepada pengiraan tahun 2022, iaitu 2022 adalah 6.
Maknanya kita kena ambil kesempatan untuk mencipta kekayaan, mencipta kewangan, mencipta lebih banyak pendapatan dan sebagainya pada permulaan dekad. Kenapa? Kerana 10 tahun akan datang duit akan banyak keluar. Jadi kita kena sediakan kewangan yang banyak. Jadi sebab itulah kita menganjurkan khusus untuk 2022 ni lebih kepada kewangan, kepada kekayaan. Ya. Jadi bukan sebagai individu yang bekerja dan juga kepada individu-individu yang buat bisnes diri, bisnes dia ada, kena buat strategi yang lebih ampuh, bukan untuk setiap tahun tapi untuk dekad yang Datuk ceritakan tadi, yang dekad nampak mencabar untuk 10 tahun yang akan Ya, datang. betul. Itu yang kita membuat satu siri untuk mengambil kesempatan lah pada permulaan dekad itu, iaitu 65 hingga 74 pada usia kemerdekaan Malaysia 65 pada tahun 2022. 2022 tentang rezeki, kita nak ambil kesempatan untuk mencipta rezeki lah. Jadi macam kami ni ada buat khusus, contohnya macam program Metafizik Jutawan PMJ 2022. Satu usaha kami untuk memberi ilmu dan juga untuk sharing the knowledge supaya membina kekayaan itu. Ya. Itu salah satunya. Ada beberapa siri yang kelas-kelas lain untuk kita strategik untuk memperbaiki dan menambah lagi kata keuangan yang sedia ada, ya Tok. Ya, betul. Datuk telah rungkaikan melalui kajian graf hayat. Saya seperti yang kita semua tahu, Datuk ada lagi satu lagi kajian yang Datuk cipta sendiri, iaitu motif hayat. Jadi motif hayat pula ada tak kaitannya dengan graf hayat ni? Adakah dia berlawanan fenomena tu ataupun dia menyokong apa yang graf hayat tadi cakap? Okey, baiklah. Tentang motif hayat ini adalah tentang pernomboran. Manakala graf hayat ni adalah tentang sebenarnya perbintangan. Jadi kita kena gunakan penomboran dan juga perbintangan ni sekali. Sebab penomboran ni lebih kepada parameter tentang sesuatu kejadian itu. Macam graf hayat ni lebih kepada fenomena kejadian secara energi dan sebagainya lah. Okay, jadi maknanya kita gunakan dua-duanya tadi. Dua-duanya sekali lah. Jadi maknanya seperti mana yang saya beritahu tadi, graf hayat Malaysia ni adalah pada umur 65 hingga 74 ya. So kalau kita tengok kepada graf hayat Malaysia ini, lahir 31 Ogos 1957, kita dapati seperti mana umur 65 tadi adalah berlaku pada usia 2021 sebenarnya. 2021 hingga ke 2030. Okay, kalau anda lihat pada skrin di depan anda ni, 2021 umur 65 hingga 2030 adalah 74 ya. Okey, jadi maknanya kita tengok kat sini dalam tempoh-tempoh yang kita senaraikan ataupun kita highlight di sini, 2021 hingga 2026 status kewangan dekadlah duit keluar. Jadi kita lihat semenjak PRU ke-14 hari itu hinggalah sekarang dan sebagainya, kita dapati banyak tentang penjualan aset-aset negara dan sebagainya lah. Malahan 2020, 2021 pun bila berlakunya COVID, pihak kerajaan terpaksa membelanjakan berbilion ringgit untuk memberi bantuan, kebajikan dan sebagainya lah. Okay, jadi maknanya duit keluar tu berlaku ya. Okay, jadi maknanya kalau daripada selepas PRU, iaitu pada 2018, 2019 pun ada masa kerajaan yang sebelumnya ada juga menjual aset. Jadi kena mengena juga dengan fenomena duit keluar ni. Betul. Jadi maknanya semenjak daripada PRU ke-14 hari itu pada 2018, ini penjualan aset-aset negara dan juga kemudian kepada menangani pandemik ya. Jadi itu dua perkara tu dah banyak duit keluar lah kan. Jadi berlakunya fenomena tersebut pada usia
duit keluar dan tempoh duit keluar 10 tahun inilah. Okey. Tapi saya nak highlightkan kepada anda semua bahawa pada usia 65 hingga 74 tahun mengikut graf hayat tadi yang saya tunjukkan tadi, Malaysia mengalami vacuum star. Vacuum star ni maknanya duit disedut lah. So kalau kita tengok baik-baik, 2021 65 lah. Sehingga 2026 ni hingga usia 70 lah. Okay. Kita walaupun duit keluar tetapi masih lagi kita ada kemasukan pendapatan, rezeki, income dan sebagainya lah. Sebab di sini ada nombor 9697. Okay, kalau anda lihat di sebelah kiri petak ni di 2017 hingga 2026 ada nombor 697. 697 ataupun 796 lah. Kita boleh baca terbalik pun. Ini tentang rezeki. Jadi maknanya rezeki masuk dan rezeki keluar jugalah. Tapi apabila 2027 nanti, 2028, 2029, 2030, kita berada dalam dekad awas masalah kewangan. Okay, jadi maknanya vacuum star berlaku antara 65 hingga 74. Tapi sebenarnya dia lebih berlaku pada usia tahun Malaysia 2027 hingga 2030 nanti. Jadi maknanya satu fenomena vacuum star tu akan lebih berganda-ganda lah. Sebab parameter itu menunjukkan bahawa tiada langsung angka 6. Jadi maknanya kita tidak ada sumber kewangan lagi lah. Hanya duit keluar saja. Jadi itulah yang kita kena perhalusi strategi untuk negara Malaysia ni. Walaupun kita sebagai rakyat saja, tetapi kita perlu ada strategi untuk menghadapi 10 tahun ini. Jadi maknanya nanti kelas yang kita akan anjurkan adalah untuk mengajar ataupun membimbing kita semualah untuk bersedia kepada fenomena 10 tahun vacuum star tadi tu. Maknanya dalam 10 tahun vacuum star tadi yang Datuk bagi tahu pada graf hayat, pada graf motif hayat dia menunjukkan bahawa terdapat dalam 2 dekad yang mana terdapatnya duit keluar, dan pada dekad yang perakhiran dekad 4 tahun perakhiran dekad tersebut kita termasuk dalam dekad di mana tidak ada angka 6 di dalam dekad tersebut. Maknanya dia berganda-ganda lagi, orang kata dia punya berganda lah dia punya halangan, dia punya dugaan tu. Okey, biasanya apabila tidak ada angka 6 langsung ni, daripada kajian dan juga pemerhatian saya dapati ramai individu, individu maknanya seseorang ini, ramai individu yang tidak ada langsung angka 6 dalam petak statik tarikh lahirnya mengalami kerugian. Besar kerugiannya. Ya. Ada di antara satu kes itu saya dapati dia kerugian sebanyak 20 juta. Dan ada jugalah kerugian yang lain jugalah. Ya. Jadi maknanya itu kalau kalau individu, kalau negara macam mana pula? Ya. Jadi maknanya kita perlu ambil perhatian yang lebih teliti lah untuk kita menyusun strategi-strategi ni. Ya, walaupun negara kita ni mengalami vacuum, tapi insya-Allah lah kita boleh bertahan dari segi kekuatan kita dan sebagainya. Malah sebenarnya pada 27 September 2021 telah keluar satu berita menyatakan pada tahun 2030 iaitu kalau kita tengok kat sini 2030 tu Malaysia kan dalam dekad 65 hingga 74 kan. 2030 ni dijangka ada krisis kewangan kerana didapati pada tahun 2021 sekarang ni ramai orang tidak ada simpanan yang mencukupi untuk persalinan hari tua. Maknanya bila KWSP lah ataupun EPF mengeluarkan data menunjukkan bahawa tak ramai penyimpan ataupun pencarum
EPF ni mempunyai simpanan memiliki simpanan kurang daripada 10,000 sebenarnya. Jadi bagaimanakah mereka ni akan melangsungkan kehidupan mereka pada usia tua nanti contohnya macam kita lah, kita nanti akan berusia tua nanti, akan pencen dan sebagainya. Jadi macam mana yang tidak ada mencukupi 10,000, yang tidak cukup 10,000 dalam simpanan EPF mereka tu ya. Jadi maknanya individu kena ambil tindakan dan juga pastinya negara kena ambil tindakan yang lebih besar. Jadi rasa saya elok kerajaan kena jumpa kita juga untuk susun strateginya Dato'. Ya, betul. Memang walaupun benda ni kecil dan benda ni masih jauh lagi, tapi pejam celik dah 2030 dah kan. Jadi maknanya Takut. Yalah, takut jugalah. Jadi maknanya kita perlu buat persediaan awal lah. Okey, terima kasih Dato' atas perkongsiannya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di seminar menghadapi 2021 dan juga strategik menghadapi 2022 dan beberapa siri-siri seminar yang akan diadakan. InsyaAllah kita doakan pada tahun depan kita boleh buat kelas 4 mata ya Dato', insyaAllah. Ya, betul. Terima kasih Dato' atas perkongsiannya.